Alhamdulillah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada malam ni di dalam pengajian mingguan kita, iaitu pengajian kitab Risalatul Misbahil Munir fi Ma'rifatillahil Qadir karangan Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Taala beri pada kita kelapangan dan juga peluang dapat kita bersama-sama berhimpun di dalam satu majlis ilmu, yang mana insya-Allah seperti biasa malam ni kita akan sambung lagi pengajian kita, iaitu pengajian berkitab, iaitu pada di dalam ilmu tauhid. InsyaAllah, jadi tanpa kita melengahkan masa lagi,
Apa kata kita tengok pada kitab kita. Kita akan sambung lagi pada muka surat muka surat 17. Dan dalil bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Situ ya. Muka surat 17 dalam kitab Jawi. Dan dalil bersalahan Allah Ta'ala. Muka surat 17 baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baris yang ke-13 daripada bawah. Muka surat 17 baris yang ke-13 daripada bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan dalil bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Tadi. Baik. Jadi kita duduk cerita dalam bab apa ni? Jadi kita masih lagi di dalam bab sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahan Allah Ta'ala akan segala yang baharu. Apa maksudnya? Iaitu Allah Ta'ala itu tidak serupa dengan makhluk. Allah Ta'ala itu tidak sama dengan makhluk. Itu maksudnya. Baik. Kemudian bersalahan Allah Ta'ala di situ ada 3. Yang pertama bersalahan pada zat, bersalahan pada sifat dan bersalahan pada af'al, iaitu pada perbuatan. Pada perbuatan. Baik. Itu kita dah hurai panjang lebar. Lebih kurang seminggu dekat 2 minggu dah. Kita bahas perbahasan sifat mukhalafah. Hari ini insya-Allah kita akan habiskan. Kita akan masuk pula perbahasan dalil. Apa dalil bagi sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadis? Di sini dia nak, pengarang kitab kita dia nak menyatakan dalil akli. Apa dalil akli? Dalil yang dinisbahkan kepada akal. Akal kita nak nisbah kata Allah Ta'ala itu bersalahan dengan makhluk. Mana dalil akalnya? Itu maksud dia. Baik. Dan dalil bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Apa maksud bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru? Dia kata, dan tidak menyamai itu. Apa maksud tidak menyamai? Iaitu Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Itu maksud tidak menyamai. Maksud kata tidak menyamai iaitu Allah Ta'ala tidak sama, tidak serupa dengan makhluk. Itu maksud kata tidak menyamai. Baik. Apa dia? Mana dalil dia? Ini dipanggil dalil akli. Dipanggil dalil akli. Baik. Dan dalil bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Dia ataf dan tidak menyamai itu. Yang ini tidak sama Allah Ta'ala dengan makhluk tu. Mana dalilnya? Ialah khabar. Kita fikir. Yang ni kita fikir ini bagi orang yang ada akal. Bila sebut kita fikir, ini bagi yang orang ada akal. Adapun orang gila yang tidak ada akal, maka dia tidak boleh berfikir. Di sini bagi orang yang berakal. Ialah kita fikir. Jikalau Allah Ta'ala tidak bersalahan bagi segala yang baru. Kalaulah kita kata Allah Ta'ala tu, dia tidak bersalahan bagi segala yang baru. Maksudnya, kalau dia tu tak bersalahan. Kalaulah dia tu tidak bersalahan bagi segala yang baru, nescaya adalah ia Allah Ta'ala tu menyamai dengan sesuatu yang baru ini.
Bila kata tak bersalahan, Allah Ta'ala tu sesuatu yang baru, mestilah Allah Ta'ala tu sama dengan makhluk. Kita fikir dengan akal lah. Kita fikir dengan akal seorang kita. Kita fikir dengan akal. Kita tengok. Kalaulah Allah Ta'ala tu. Allah Ta'ala tu tak bersalah dengan makhluk. Maksudnya, Allah Ta'ala tu serupa dengan makhluk. Kalaulah kita kata, jikalau Allah Ta'ala tu tidak bersalahan. Jikalau di sini dipanggil fardu takdir. Dipanggil kita buat andaian. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Kita maklum. Tapi ada jikalau di sini, ini nak memberi kefahaman kepada kita. Kalau Allah Ta'ala tu serupa dengan makhluk, nak jadi macam mana? Itu maksud dia. Bukan kata betul berlaku, tak berlaku. Cuma kalau di sini, kalau di sini dengan mana? Andaian. Tapi tak berlaku pun. Dipanggil andaian. Baik. Nescaya adalah ia Allah Ta'ala menyamai dengan sesuatu yang baru ini. Jadi Allah Ta'ala tu sama dengan sesuatu yang baru ni. Maka jika menyamai dengan yang baru, kalaulah kita kata Allah Ta'ala tu sama dengan makhluk, kalau kita takdir begitu, kita buat andaian begitu, tentulah ianya Allah Ta'ala tu baru. Samalah, dia tu baru jugalah. Kalau Allah Ta'ala sama dengan makhluk, maka dia baru juga. Bukan kata Allah Ta'ala tu sama dengan makhluk lain. Allah tu lain. Makhluk tu lain. Tak. Bila sebut baru, bila kita kata Tuhan tu sama dengan baru, maka dia pun, kalau kita kata Tuhan tu sama dengan makhluk, maka dia tu baru juga. Bila dia baru, itu perkara yang mustahil. Itu maksud dia. Baik. Macam mana contoh? Seperti itu juga. Maka tengok. Tentulah ianya baru seperti itu juga. Apa seperti itu juga? Yang ini seperti makhluk itu juga. Seperti perkara yang baru itu juga. Itu maksud dia. Dan iaitu kita kata menyamai Tuhan dengan yang baru tu. Itu batil. Itu perkara palsu kita panggil. Perkara yang tak boleh jadi. Perkara tu tak boleh berlaku pada Tuhan. Sebab tu dia kata batil. Batil ni palsu. Sebab apa palsu? Kerana telah terdahulu sabit kidam. Apa sabit? Tetap. Kerana telah tetap kidam dengan dalil-dalil yang nyata. Apa dalil kidam yang nyata dulu? Ingat lagi tak? Apa dalil-dalil kidam yang nyata? Yang jelas. Apa dalil dia? Kalau nak tengok balik, muka surat 13. Muka surat 15. Tu dalil kidam. Dalil kidam ni kita maklum. Kalau Allah Ta'ala tak sedia, maka dia baru. Tu dalil kidam. Bila baru, maka dia tu sama dengan makhluk. Bila sama dengan makhluk, maka tu perkara yang batil. Habis itu maksud kata, dia kata apa tadi? Kerana telah terdahulu sabit kidam, telah tetapnya sifat kidam dengan dalil-dalil yang nyata. Dia bahas panjang dah dulu. Dalil sifat kidam. Apa dalil akli itulah? Apa dalil sifat kidam akli tu? Allah Ta'ala tu, kalau kita kata Allah Ta'ala tu, jika Allah Ta'ala tu tak sedia, maka dia sama seperti dengan baru juga. Tu dia. Habis itu. Tu kita tengoklah dalil kidam. Kemudian, maka tetaplah bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Jadi, maka tetaplah Allah Ta'ala tu bersalahan. Apa maksud bersalahan? Tak sama. Itu bersalahan. Maka tetaplah bersalahan Allah Ta'ala. Maka tetaplah bersalah. Yang ini tak sama Allah Ta'ala itu bagi segala yang baru. Dan tidak, habis itu.
dan tidak menyamainya. Menyamai Allah. Itulah. Kita kata Allah Ta'ala tu tak serupa dengan makhluk tu. Itulah pengakuan yang sebenar. Itulah pengakuan yang betul. Yang membetuli dengan pengakuan Tuhan di dalam Quran. Yang muafakat. Itu maksud membetuli. Maksudnya membetuli di sini ini yang muafakat dengan pengakuan Tuhan. Allah Ta'ala dengan Allah Ta'ala mengaku di dalam Quran. Mana dia? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Tengok. Ini pengakuan Allah Ta'ala bahawasanya Allah Ta'ala tu tidak serupa dengan makhluk. Kita tengok ayat Quran ni. Artinya katakanlah wahai Muhammad, Allah Ta'ala itu satu. Qul huwallahu ahad. Kalau kita mengaji hukum akal. Kalau kita belajar hukum akal, yang dikatakan Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala tu satu tu dipanggil apa dalam hukum akal? Nak panggil hukum apa di sini? Hukum akal ke hukum syarak? Hukum aridi ke hukum adat? Tengok. Katakanlah wahai Muhammad, bermula Allah Ta'ala itu ialah satu. Ini nak panggil hukum apa di sini? Tolong tulis di komen anda dalam Facebook. Tolong tulis komen. Kita nak kata hukum apa di sini? Ni nak praktikal lah. Kita nak praktikal, kita nak tatbik. Bahasa Arab panggil tatbik. Bahasa Inggeris panggil praktikal. Kita nak jawab macam mana ni? Katakanlah wahai Muhammad, Allah Ta'ala tu satu. Ni nak panggil hukum apa sini? Nak panggil hukum apa di sini? Tolong tulis di ruang komen. Apa jawapannya? Minta kad ini. Siapa-siapa, Haji Khairul kalau ada. Kalau Haji Kamarul Zaman ada. Kalau Haji Khairuddin nak jawab apa pun boleh. Siapa nak tolong jawab? Hajar Rohana boleh. Nak panggil hukum apa di sini? Ni nak praktikal ni. Muhkamat. Tak kena. Hukum syarak pun tak kena. Hukum syarak. Hukum syarak. Allahu Akbar. Minat sungguh hukum syarak ni. Apa dia hukum apa sini? Jawab. Hukum syarak. Hukum syarak juga. Wajib pada akal. Hukum apa dia panggil? Cikgu Fikri. Hukum ujub. Ujub. Cikgu Fikri, wajib pada akal kena dah. Hukum akal kena dah. Ulang soalan. Duduk gimana tadi tu? Saya tanya. Allah Ta'ala itu satu. Nak panggil hukum apa di sini? Hukum akal. Dia panggil wajib apa sini? Dia panggil wajib pada akal. Dia masuk hukum akal. Kemudian kita kata Allah Ta'ala itu satu dengan mana? Wajib. Wajib apa? Wajib pada akal. Wajib pada akal. Satu. Bukan hukum syarak Bukan muhkamat Muhkamat tu ayat apa? Ni kita duk ngaji tauhid. Ini duk ngaji tauhid. Kita duk ngaji tauhid, tak ada hukum muhkamat, tak ada. Kalau ayat mutasyabihat tak apa. Hukum wajib pada akal. Baik, satu. Kemudian kita tengok terjemahnya lagi. Allahus samad. Tengok. Lagi pula Allah yang ditujukan segala hajat atas sekalian. Apa tu Sekalian apa di situ?
Tolong, dalam Rumi dia tulis apa? Mengekalinya. Betul tak? Allah yang dituju segala hajat atas segala mengekalinya. Betul? Betul, mengekalinya. Mengekali, betul. Allah yang dituju segala hajat atas segala mengekalinya. Maksudnya apa? Allahus Samad. Apa hakikat sebenar? Pelik ni. Wajib pada akal maknanya hakikat sebenar, betul tak? Tak kena tu. Wajib pada akal apa maksud dia? Apa maksud wajib akal? Tolong jawab pula. Ada orang tanya. Wajib pada akal maknanya hakikat sebenar, betul tak? Jawapannya tak tepat. Betul. Ada Haji Jai dia tanya, apa maksud kata wajib pada akal? Tolong tulis di ruang komen. Apa maksud wajib pada akal? Dah tanya, kena jawab. Siapa boleh tolong jawab? Kita kena berinteraksi. Kalau tak berinteraksi, takut-takut lagi kan senyap. Saya cakap seorang-seorang, tak ada orang tulis, orang komen. Yelah, malam-malam ni ngantuk lah malam-malam. Apa maksud wajib pada akal? Tulis. Nak bagi kefahaman, tak mau tengok apa, tak payah belik kitab. Apa yang kita faham belajar. Wajib pada akal. Akal tak boleh terima ketiadaan sungguh ada. Betul, tepat sekali. Akal tak boleh terima tiadanya, mesti kena ada. Sungguh ada, betul. Wajib Allah ada tu lain. Akal tak boleh terima akan tiada Allah, mesti kena ada. Sungguh akal menerima, boleh. Tentu sungguh ada, ya betul. Akal tak boleh terima kata tak ada, mesti sungguh ada. Itu panggil wajib pada akal. Haji Jaidin. Ya betul Haji Hasnah, betul. Ya betul. Ya betul Haji Salesya. Ya betul. Perkara yang difikirkan akal tentu sungguh perkara itu. Ya betul. Tengok. Semua dah ruang komen itu betul. Tepat sekali. Itu panggil wajib pada akal. Baik. Kemudian kemudian dia kata pula, Allah yang ditujukan segala hajat. Dia panggil iftikar. Semua hajat itu semua kembali pada Allah. Dia panggil sifat iftikar. Tiap-tiap yang lain semuanya berhajat kepada Allah. Dia panggil sifat iftikar. Untuk mengenal Allah, itu lain. Tak tepat. Baik. Allah yang dituju segala hajat atas segala mengekalinya. Maksudnya Allah Ta'ala itu tumpak tumpuan. Somad ni, Allah Somad ni, maksudnya Allah Ta'ala ni tempat segala tumpuan. Semua makhluk ini semua berhajat kepada dia. Itu panggil Allah Somad. Dua. Ni baik. Lam yalid wa lam yulad. Tolong tulis di ruang komen anda. Hukum apa ni? Hukum apa ni? Hukum apa ni? Kita nak habis dah. Kita hukum akal, kita dah belajar dulu, kena praktikal. Kita dah belajar dulu lepas-lepas tu, jangan lepas-lepas sungguh. Bila dah belajar tu, tengok balik apa yang kita belajar. Kalau boleh, apa yang kita belajar ni, kalau boleh, dalam sehari tu, ambil dalam masa setengah jam. Tengok balik kita belajar. Mustahil pada akal. Hukum istihalah. Hukum istihalah. Saya nak tengok, saya nak parti tengok. Saya tak kata ya pun, tak pun. Nak tengok soal jawapan lagu mana. Bermula daripada Haji Jaidin tadi, dia kata mustahil pada akal. Istihalah. 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 Siapa boleh tolong jawab?
istihalah. Iftikar semua berhajat pada Allah. Betul. Itu Allah Samad tadi. Istihalah. Lagi. Siapa faham lagi? Siapa agak ada jawapan lain? Wajib pada akal hukum istihalah. Mustahil pada akal. Mustahil pada akal. Hukum istihalah. Hukum arad. Hukum arad. Allah Ta'ala tak tengok. Allah tidak beranak, Allah tidak diperanak akan dia. Lam yalid wa lam yulad. Hukum arad. Hukum arad maksudnya baru jadilah. Tak beranak tu. Hukum istihalah. Baik, jawapan yang tepat sekali iaitu hukum istihalah. Apa maksud istihalah? Tak beranak. Tidak diperanakkan. Itu istihalah. Ini istihalah dalam ilmu tauhid. Baru ni Haji Khairul tanya saya soalan dalam Misbah Munir, istihalah dalam ilmu fiqah. Saya bukan tak mau jawab, Haji Khairul. Dia panjang nak cerita, kalau nak tulis tu saya tak akan tulis dalam tu, panjang. Haji Kamarul Zaman, dia jawab tu kena dah. Tapi kena tahu Haji Kamarul Zaman. Istihalah dalam ilmu fiqah, itu dalam mazhab Syafi'i tidak ada istihalah. Istihalah ni pendapat Syekh Qardawi. Syekh Qardawi ni kita nak bahas hukum. Kita tak mau cerita betul-betul lah. Baik, asalnya istihalah ni daripada benda najis, dia boleh jadi natural balik. Jadi apa? Benda najis, dia berubah jadi pada perkara yang tak ada najis. Dia asal benda tu najis. Kemudian lama kelamaan, dia bercampur, jadi sampai tak ada najis. Jadi itu istihalah dalam fiqh. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita tak ada istihalah. Buka dalam kitab mazhab Syafi'i, Haji Kamarul Zaman, tidak ada istihalah. Boleh jadi Haji tahu istihalah tu, mungkin Haji dengan sebab Haji membaca. Betul tak Haji? Tolong tulis ruang komen. Istihalah dalam mazhab Syafi'i tidak ada. Itu dari pendapat Syekh Qardawi. Syekh Qardawi ni bukan kata masalah. Dia ni tak boleh duduk di Mesir. Dia ni di buah negara. Dia tu orang tanya mazhab Hanafi, tak juga. Mazhab Maliki pun tak juga. Mazhab Syafi'i pun tak juga. Mazhab apa kita tak tahu. Kebanyakan orang kita berpegang pendapat Imam Syekh Qardawi. Itu masalah. Kita ni ada mazhab Syafi'i. Tolong rujuk mazhab Syafi'i betul-betul. Dalam mazhab Syafi'i tidak ada istihalah tu, tak ada. Bukalah dalam kitab mazhab Syafi'i mana pun, tak ada. Dalam mazhab Hanafi wallahu a'lam. Tapi kita bahas hukum mazhab Syafi'i. Kalau kita kata ustaz, kalau virus apa tu, ni kita bukan nak cerita pasal COVID Saya tak mau cerita bab tu Tapi nak cerita kata kalau betul-betul kita belajar Syafi'i tak ada istihalah. Hukum fiqh tak ada. Sebab tu saya tak mau jawab dalam grup tu, sebab saya takut jadi isu Bab-bab ni saya tak mau jadi isu. Nanti orang kata ustaz lawan pemerintah. Tak, bukan kita nak lawan, kita. Lepas tu kalau saya diam tu ada petanda lah. Kalau saya diam tu bebek PM saya sendirilah. Bukan tak mau jawab, takut ada isu dalam grup ni macam-macam lah pandangan orang saya bahas oleh kitab. Kalau ikut 4 mazhab, dalam mazhab Syafi'i kita 4 robok: ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Syekh Syakarawi ada istilah dalam Syafi'i, tak ada istilah. Betul. Istilah ni bukan istilah istihalah dia. Dia itu dalam kitab fiqh dalam kitab tauhid lain. Ya betul, mazhab Syafi'i tak ada aja Kamarul Zaman, tak ada. Tapi kalau kita nak ambil hukum, nak buatkan masuk dalam mazhab Syafi'i, itu dia panggil talfiq. Haji, dia panggil talfiq. Jadi kalau kita nak taklid mazhab lain, dia kena tengok dulu mazhab kita macam mana. Bagi kaji habis dulu mazhab kita. Ibaratnya ginilah. Kita semayang ni, mazhab Syafi'i kita pun tak habis mengaji lagi. Saya tengok banyak orang kita Saya ustaz, saya mengaji 4 mazhab ustaz. Bab solat saya mengaji 4 mazhab. Bab wuduk rupanya boleh sapu semua ustaz. Wajib bagi mazhab Hanafi. Kita tanya balik.
Pendapat dalam mazhab Syafi'i dikatakan ada 70 pendapat dalam mazhab Syafi'i. Orang kita tak habis mengaji lagi. Tak habis lagi mengaji. Pendapat dalam mazhab Syafi'i ada 70 kaul. Hal tu pun orang kita tak boleh nak kaji habis lagi dah. Pendapat Qading, kaul jadid, tak habis lagi ngaji. Kitab berjela-jela. Macam contoh kita mengaji kitab apa, Muafiq Masbuk tu. Bahawa ni apa, Bahajatul Mardiyah. Itu pun pendapat pun orang dah pening dah. Ada Syekh Zakaria Ansari, ada Ibn Hajar, ada Imam Ramli, ada Syekh Khatib Syarbini. Ada Syekhul Islam Zakaria Ansari. Itu pun kita tak habis nak mengaji dah. Itu baru 5 pendapat. Belum masuk Imam Bulkini, Imam Buzani lagi. Imam Zarkashi. Banyak pendapat-pendapat kalau dalam kitab Asyah Tirmizi ada 10 jilid. Saya duk baca, duk tengok kitab tu. Dia kata, banyak pendapat kita ni, kita nak pegang, kita pun sendiri pun tak kenal lagi dalam mazhab kita. Kita mengaji mazhab kita pun tak habis lagi. Tapi lah Haji Khairul tanya bahawa ni, istihalah tu kita nak cerita kata, bukan dalam mazhab Syafi'i tidak ada. Tu je nak cerita. Isu yang vaksin tu saya tak mau bahas. Saya tak mau bahas. Cukup sekadar tu kita kata istihalah asalnya iaitu daripada najis, dia berubah kepada jadi tidak ada najis. Jadi maksud benda tu jadi natural balik. Tapi dalam mazhab Syafi'i tu tak ada, tak boleh pakai. Itu nak cerita dalam mazhab Syafi'i kita. Mazhab lain wallahu a'lam. Tu dia. Tu dia. Habis. Faham lagi aja ke mana zaman baik, habis. Bagus membaca tu bagus tapi kita kena kaji balik. Mazhab Syafi'i kita ada ke tak ada? Tu bahas. Habis. Kemudian tengok. Itu istihalah dalam fiqh lain Ini istihalah dalam ilmu tauhid. Istihalah dalam ilmu tauhid dengan mana Allah Ta'ala tu tidak apa? Tidak beranak. Tidak diperanakkan. Tu dipanggil istihalah. Istihalah dalam ilmu tauhid. Maksud tak tu. Tak beranak. Tak buta. Lagi tak apa lagi? Tak jahil. Allah Ta'ala tu tidak jahil. Betul ke tak? Betul. Dia panggil hukum istihalah. Bukan hukum mustahil. Mustahil tu beranak. Tu baru kata mustahil. Ternafi, ya betul. Istihalah. Ternafi buta. Ternafi tuli. Ternafi jahil. Boleh. Kita panggil tak tu lah tidak. Kalau mengaji dengan Tok Guru Haji Saleh dulu, dia kata tak. Tak tu lah panggil istihalah. Tok Haji Saleh dulu dia kata apa? Tak jahil. Saya belajar dulu ustaz dalam kitab. Ya. Belajar dulu ustaz dalam kitab. Kitab apa aja kalau zaman? Kitab yang tadi tu. Anak buah saya duduk di Amerika, pendapat Syekh Rabi mereka guna pakai sebab dikira darurat. Apa yang cerita? Syekh Qardawi ni, kalau tanya Tok Guru kita, saya bukan nak cela, bukan tak. Tapi kita ikut pendapat Tok Guru lah. Kebanyakan Syekh Qardawi pendapat dia dimudahkan. Dipermudahkan. Kebanyakan orang kita banyak menggunakan pendapat Syekh Qardawi. Majmu' Sasir, alhamdulillah betul. Majmu' Sasir Rasail yang ada bab najis tu kan? Betul. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu dia mungkin ada bahan mazhab apa tak silap. Saya tak silap saya mazhab Hanafi tak silap. Yang apa? Istihalah tu, Haji. Betul. Yang Syafi'i itu tak ada. Betul yang kata apa tu Hajjah Khalijah tadi. Di Amerika, di negara-negara barat kebanyakan menggunakan pendapat Syekh Qardawi. Kita tengok Syekh Qardawi ni siapa dia? Sedangkan dia orang Mesir, dia sendiri pun tak duduk di Mesir. Dia duduk di mana? Di Kuwait. Di Qatar. Sebab apa tak boleh duduk kat Mesir? Dia tak berfahaman dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Betul, Haji, betul. Dia Qardawi ni, dia itulah banyak orang duduk ni pemikiran dia bahayalah. Kita bukan nak kata apa kebanyakan fit daulah lah. Kebanyakan orang banyak guna tu bukan apa, kita bukan, tapi yalah, dia banyak bercampur mazhab. Dia kalau
Dia banyak bercampur mazhab. Bila bercampur mazhab, orang kita duk pegang. Lebih-lebih lagi sekarang ada terjemah lah. Syekh Qaradawi bawa keluar kitab terjemahan. Fiqh daulah lah, fiqh puasa lah. Macam-macam fiqh lah. Fiqh tu banyak. Tapi ada tak ditulis, ini daripada pendapat mazhab Syafi'i. Ini tak ditulis. Ini pendapat muktamad mazhab Syafi'i. Ini pendapat muktamad mazhab Hanafi. Dia tak ada tulis tu. Bila tak ada tulis, orang awam membaca, seolah-olah nak menggalakkan orang awam tu tak belajar. Sebab apa? Dah ada terjemahan. Bila ada terjemahan, kita boleh baca sendiri. Bila baca sendiri, kita tak bertalaki dengan guru. Betul. Ijtihad dia panggil mujadid. Mujadid. Sebab tu dia, kalau di Mesir dulu, syekh-syekh di Mesir dulu, waktu saya belajar dulu, mereka tidak menerima pendapat Syekh Qaradawi. Waktu saya mengaji di Mesir dulu, Syekh Ali Jumaah, dia tak terima. Sebab tu dia tak boleh duduk di Mesir sebab dia dikatakan dia dibuang negara. Mungkin ada masalah dengan parti dan sebagainya lah. Betul. Habis itu. Syekh Qaradawi ni adalah iktiraf oleh ulama mutaakhirin. Tak juga. Siapa ulama mutaakhirin? Tak ada. Siapa dia ulama mutaakhirin? Cuba bagi tahu saya aja, Khairul. Tak ada. Siapa nak iktiraf? Ulama Azhar. Orang Syekh Qaradawi ni orang Mesir. Dia sendiri pun tak boleh duduk Mesir. Sebab ulama Azhar ni ramai. Ahli sunnah wal jamaah. Jadi pendapat Syekh Qaradawi tu tak boleh diterima di Mesir. Cumanya dia punya kitab tu sebar tu. Tu jadi kuat tu sebab Qatar dan Kuwait tu support dia. Lepas tu dia ada duit. Tu yang tadi lambat. Tak apalah. Kita malah nak faham dia ni. Habis itu cukup cakap tu. Baik. Kemudian. Itu masalah khilaf. Masalah khilaf. Ala kulli hal. Kita ni sebagai penganut ataupun bermazhab Syafi'i. Biarlah kita belajar betul-betul kitab fiqh kita tu. Kalau buat muamalat sungguh. Muamalat, ibadat, munakahat, jenayat. Kita belajar, kita betul-betul mutamakin, mendalami dalam mazhab Syafi'i kita. Biarlah pendapat tu ada pendapat syah sekalipun dalam mazhab Syafi'i kita. Biar kita tahu benda tu. Bukan kita ta'asub. Sebab kita ni bermazhab Syafi'i ni memang kita kena tahu sungguh. Ibarat dia ginilah. Kita dah makan nasi tiap-tiap hari. Tiba-tiba ada orang kata, kenapa tak payah makan nasi, makan lain lah. Boleh kita kata, kau ni ta'asub sungguh lah makan nasi. Boleh cakap gitu? Tak boleh. Sebab nasi tu makanan dia. Nasi tu makanan orang Melayu kita. Dia masih hidup lagi, dia masih hidup. Orang baru. Syekh Qaradawi ni orang baru. Orang semasa sekarang ni masih hidup. Dia orang baru, bukan dah mati, dia masih ada lagi. Dia macam Syekh Ali Jumaah juga. Macam ni ibarat dia ginilah. Kita makan nasi tiap-tiap hari. Tiba-tiba ada orang datang kata, buat apa makan nasi ni? Sehari cuma kau tak makan nasi, makan biskut boleh tak? Tak boleh, aku kena makan nasi ni. Tiba-tiba orang tanya kata, kau ni tak asuk sungguh lah dengan nasi. Boleh cakap gitu lah? Bukan tak asuk. Kita kenyang dengan nasi. Bukan itu juga kita mazhab Syafi'i. Kita perbuatan, kenapa kau semayang asyik ikut mazhab Syafi'i? Tak boleh ikut mazhab Hanafi lah? Mazhab Hanafi tak biasa. Aku dah ikut Syafi'i lama dah. Kalau nak ikut Hanafi, kena belajar pula. Di Malaysia kita ni mazhab Syafi'i. Ibarat dia gitulah. Kita dah makan nasi tiap hari. Try makan biskut bagi kenyang sekali. Tak boleh. Dia kena makan nasi. Cubalah makan biskut. Aku nak makan biskut ni kena try juga seminggu. Makan tiap hari tak boleh terima makan. Ibarat dia begitu. Nak bandingkan dia. Nampak lagi? Haji Kamarul. Ibarat dia gitu. Kita duk makan nasi tiap-tiap hari dah. Amalan kita nasi dengan nasi. Tiba-tiba kita ubah makan biskut. Cicah ITO. Cuba try buat pagi, petang, malam. Tak boleh hidup. Tak boleh hidup. Ibarat dia gitulah. Nak bagi bandingannya. Nampak? Bukan ta'asub. Itu tidak panggil ta'asub. Itu tidak dipanggil ta'asub. Tidak habis itu. Baik. Itu dipanggil Allah tidak beranak, Allah tidak diperanak-akan dia. Itu dipanggil hukum istihalah. Dipanggil hukum istihalah. Kebulu ustaz. Ayolah. Tak makan nasi, Allah jenuh lah. Tiba-tiba orang kata marah kata,
Ta'assub betul lah asyik makan nasi. Makan lain pula lah. Macam tu. Ibarat dia gitulah. Makan lain, makan biskut. Esok pagi makan biskut dengan teh O. Tengah hari makan biskut dengan teh O. Ish, macam mana agak ah. Ibarat dia gitu Macam tu lah kita mazhab Syafi'i semayang macam tu dah, semayang mazhab Syafi'i. Tiba-tiba tukar mazhab lain. Pelik Nak tukar pun kita pun tak pandai juga. Tak biasa. Mazhab Nabi macam mana ambil wuduk dia? Batal wuduk dia macam mana? Nak sah wuduk dia macam mana dalam mazhab Nabi? Semayang dia macam mana nak sah dalam mazhab Nabi? Semua kena belajar. Orang kita belajar mazhab Syafi'i, sah semayang pun tak tahu lagi mana hak syarat, mana rukun. Kadang-kadang duk bertukar lagi. Orang tanya, nak tanya sikit lah. Apa tu? Menghadap kiblat tu syarat ke rukun Lepas tu orang duk fikir, rukun kot. Tengok, dia bertukar lagi rukun dengan syarat. Syarat pun dia tak tahu apa, rukun pun dia tak tahu apa. Nampak? Ibarat dia gitu. Itu pun kita dah bertukar lagi, tiba-tiba nak pergi mengaji mazhab lain pula dah. Kena ke tak macam tu? Tak kena lah. Nampak lagi Tak kena. Cara tu tak kena. Habis itu. Macam kita lah. Kita duk makan nasi tiap-tiap hari dah. Tiba-tiba try makan biskut tengah hari. Allah, tak kena cara makan biskut tengah hari. Tiba-tiba sakit perut. Tengok sakit perut. Sebab apa? Cicah TO angin lah. Cicah TO. Dah sakit perut. Macam tu lah juga. Tiba-tiba kita semayang mazhab Syafi'i, tiba-tiba nak try sekali mazhab Hanafi, tiba-tiba buat tak sah semayang kita. Kan dah kena dah. Nampak tak? Tu ibarat dia macam tu lah. Ibandingan dia begitulah. Nak bagi nampak tu. Nampak lagi Jangan sama habis. Kemudian dan tidak ada baginya Allah itu yang menyerupai suatu pun. Satu pun. Maksudnya Allah Ta'ala tu dan tidak ada bagi Allah Ta'ala tu menyerupai dengan sesuatu pun. Apa maksud menyerupai sesuatu pun? Tidak menyerupai dengan sesuatu makhluk pun. Ini dipanggil apa di sini ni? Dan tidak ada baginya Allah yang menyerupai satu pun. Inilah tempat syahid kita dipanggil mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Sebab tu dia kata dan tidak ada baginya walam yakul lahu kufuwan ahad. Ni. Dan tidak ada baginya Allah yang menyerupai satu pun. Allah Ta'ala tu tak serupa pun dengan sesuatu pun. Apa maksud sesuatu pun? Iaitu daripada makhluk. Tu dia habis itu. Maka nyata daripada suratul Ikhlas itu bahawa Allah Ta'ala bersalahan dengan segala yang baru. Itu natijah dia. Itu conclusion dia. Conclusion dia. Allah Ta'ala itu dia bersalahan dengan segala baru. Segala yang baru. Maksudnya Allah Ta'ala tu tidak sama dengan makhluk. Habis itu wallahu a'lam. Baik, kita masuk sedikit huraian sifat yang kelima. Tengok sebelah. Masa ada dalam 15-20 minit lagi. Tengok masa. Ada lagi. Bismillah. Sekejap. Huraian sifat yang kelima, muka surat 18. Ni masuk sifat baru dah. Huraian sifat yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsih. Artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Tengok. Inilah terjemah yang kita belajar waktu kita kecil-kecil. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Apa maksud kata berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri? Apa maksud kata berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri?
Tu bawah tu ada. Bawah, Tengok dia kata. Jadi qiyamu ta'ala berdiri oleh Allah Ta'ala dengan sendirinya. Jangan kita faham Jangan kita faham kata mula-mula Allah Ta'ala duduk, tiba-tiba dia berdiri dengan sendiri dia. Tak ada orang angkat dia. Bukan begitu bukan maksud gitu. Apa maksud kata qiyamu ta'ala binafsih? Yang ni ada Allah Ta'ala dengan cara diri dia. Tulis itu. Maksud kata berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri dengan mana? Ada Allah Ta'ala dengan cara diri dia. Ada Allah Ta'ala dengan sendirinya. Dengan cara dirinya. Itu maksud kata berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Qiyam tu bukan jangan panggil yang kita pakai makna bulat-bulat. Dia bahasa Arab ni tak sama dengan bahasa Melayu Kadang-kadang bahasa Arab ni dia ada banyak makna. Qiyam tak mesti berdiri, kadang-kadang ada. Kadang menegakkan. Jadi banyak makna kadang-kadang Bahasa Arab tu makna dia luas. Baik. Wajib pada syarak pula. Wajib. Wajib siapa syarak tu? Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf. Ada dengan cara sendiri. Ia boleh juga tak berhajat. Itu mafhum dia. Haji Hairul. Bila sebab Allah Ta'ala tak berhajat pada sesuatu, maksudnya Allah Ta'ala itu maksud kata itu dipanggil kefahaman dia. Maksudnya Allah Ta'ala ada cara dengan sendiri, ada dia dengan sendiri dengan mana dia tak berhajat dengan sesuatu lah. Itu kita mafhum dia. Itu kefahaman yang kita faham lah. Baik. Wajib pada syarak pula. Apa maksud wajib pada syarak? Apa itu syarak? Tolong tulis di ruang komen. Jangan tengok buku Apa yang kita faham, kita belajar sebelum ni. Apa maksud wajib pada syarak? Tolong tulis di ruang komen anda. Wajib pada syarak apa dia? Syarak-syarak tu apa? Tolong tulis kat ini. Cikgu Fikri. Siapa dia? Orang lain boleh tulis. Kita tinggal seminggu je tauhid. Buat dapat pahala, tinggal berdosa. Saya tak tanya wajib, saya tanya syarak. Syarak-syarak tu apa? Itu wajib pada syarak, kita faham lah. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Perkara tu diberikan pahala. Undang-undang Allah. Tepat sekali Haji Jaidin. Bila sebut hukum syarak, ini hukum undang-undang Allah Ta'ala. Syarak. Hukum Allah, betul. Undang-undang Allah. Ataupun wajib pada syarak, itu perkara tu dijanjikan pahala kerana mengerjakannya dan dijanjikan dosa kerana meninggalkannya. Itu dipanggil wajib pada syarak. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Habis itu. Baik, kemudian. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf kita dah maklum iaitu orang yang sampai akil balik dan sampai seruan dakwah. Wajib apa? Oleh mengetahui. Tulis itu kita dah maklum dah. Mengetahui dengan mana? Belajar sehingga mengetahui. Kita belajar sampai tahu. Kalau tak tahu lagi, belajar lagi. Orang kita kalau tak tahu, dia belajar, dia tak dapat, dia tak mau belajar. Dia frust. Jangan begitu. Itu salah. Itu cara tu salah. Tak faham, dia tak mau belajar. Dia kata, ustaz ni apalah. Aku tak faham lah. Dia ajar, aku tak faham. Padahal dia tak faham, dia kata ustaz tak faham. Padahal dia tak faham. Lepas tu dia kata ustaz tak faham. Ustaz duk terang kat dia. Terang. Apalah ustaz ni tak faham ustaz. Ustaz tak faham ke dia tak faham?
Dia kata ustaz tak faham. Kalau ustaz tak faham, dia tak boleh ajar lah. Tok Guru saya dah melawak dulu. Tok Guru melawak. Tok Guru dululah dia melawak. Anak murid kata, anak murid dengan ngaji pondok ni cerita kat pondok dulu. Waktu kat pondok dulu. Dia nak pergi ngaji. Dia nak pergi ngaji. Satu hari nak pergi ngaji. Ngaji atas tu, Allah. Tok Guru hurai tinggi sangat. Pandai tanya tinggi sangat. Maksudnya dia lebih pandai Tok Guru lah. Siapa? Dia kata apa? Ui, Tok Guru hurai tinggi sangat tu. Tu. Tinggi sangat tak padan ni mengaji. Tak padan mengaji. Dia kata, dia tak padan mengaji dia. Dia sendiri tak padan mengaji sebenarnya. Tok Guru ni tak pandai ajar orang. Kata Tok Guru ni tak pandai ajar budak-budak. Tak pandai ajar pelajar-pelajar. Kalau tak pandai dia tak boleh ajar tu. Kita tanya balik. Kalau dia tak pandai dia tak boleh mengajar. Dia sendiri yang tak mau belajar. Lepas tu dia kata kat Tok Guru pula dah. Dia sendiri tak mau ajar, dia tak belajar, dia kata Tok Guru pula dah. Ni waktu kat pondok dululah. Tok Guru cerita. Tok Guru cerita dulu. Dia kata hampa sendiri tak mau mengaji. Lepas tu kata kita tak pandai pula dah. Kata Tok Guru kata Tok Guru tak pandai. Tok Guru ngaji lama dulu. Habis itu. Kita baru ngaji setahun 2 tahun. Kata kita pandai dah. Saya pandai bab ni ustaz. Saya pandai bab ni ustaz. Contohlah contoh. Saya ingat dulu pesanan Babeli dia kata apa? Kita mengaji ni, kita kata kalau orang tanya ni, la adri. Dia kata, aku tak pandai. Baba kalau orang petani Tok Guru saya ingat kalau Baba Sarah dulu kata dia pandai, dia tahu tau. Dia tanya tengah pergi rumah dia, kita tanya, "Ba, ni orang petani lah dia petani. Ba, hukum apa ni kalau lagu ni saya tanya hukum lah masa tu. Lagu mana hukum ni ba?" Dia jawab apa? Tak tahu kata. Tak tahu kita. Tengok dia jawab, kita tak tahu dia kata. Tak tahu kita. Dia kata wallah alam tak tahu kata. Bila tekan tanya lagi, mu tengok kitab sendiri lah dia kata. Dia kata gitu. Mu tengok kitab sendiri dah dia kata. Tak tahu dia tak biasa dengar. Itu Tok Guru selalu cakap itu. Tok Guru kalau orang tanya soalan pelik-pelik tu, tak tahu kita. Dia tak tahu tu bukan apa, dia tak mau jawab. Kalau orang tanya soalan pelik-pelik. Ingat dulu Allah Akbar. Habis itu. Itu pengalaman Tok Guru lah dia cerita dulu. Habis. Baik. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku putus. Mengaku putus ni kita panggil dalam bahasa Arab jazam. Jazam. Berpegang tetap di dalam hati. Itu maksud mengaku putus. Mengaku putus ni pasal kata, hati tu sampai putus. Bukan begitu Kita berpegang tetap di dalam hati. Itu maksud dia. Serta mengaku putus di dalam hatinya. Ini berpegang tetap di dalam hatinya. Akan tentu sungguh. Akan tentu sungguh. Berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri. Bukan kata berdiri tu, murad kata berdiri tu mula-mula duduk kemudian baru bangun. Bukan begitu Kamu kata sungguh berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Allah Ta'ala sungguh berdiri tu. Bukan gitu Maksudnya ada Allah Ta'ala tu dengan cara dia. Ada dia dengan sendiri dia. Tok Saudara tanya lah, Ustaz, Allah Ta'ala tu ada bila Ustaz? Tak tanya gitu dah. Orang tak tanya gitu dah. Ada dia sedia kala dah. Tok Saudara tanya, Allah Ta'ala tu permulaan ni bila Ustaz? Sebelum Nabi Muhammad tu berapa tahun dia ada tu? Orang tak tanya gitu. Itu sah kata orang tak biasa ngaji tauhid lah tu. Dia tanya pelik-pelik. Allah Ta'ala tu dia ada sebelum Nabi Muhammad Ustaz, sebelum dijadikan makhluk tu. Allah Ta'ala duduk berapa puluh tahun Orang tak tanya gitu, jangan tanya gitu pelik-pelik Marah orang. Kalau orang tanya ustaz pelik-pelik tu, ustaz marah, dia jekah dia. Budak ni tanya soalan pelik sungguh lah. Kalau Tok Saleh tu marah tu. Kalau Tok Wai Saleh dulu kalau orang tanya soalan pelik-pelik dia jekah lalu dah. Dia tunjuk ni, mu. Dia kata. Jawab. Mu nak tanya apa saat ni? Dia tanya, mu. Dia jawab mu. Dia sana orang apa?
Orang Bali, orang jenis Sikh ni jawab, dia cakap mu aku. Bahasa dia bukan bahasa Kedah sungguh, dia bahasa campur petani. Mu aku dema. Tak tu. Air panggil A. A jus bagi A jus. A jus tu air jus lah. Air jus. Habis tu. Air buah tu lah. Tu habis. Dia marah tu kalau orang tanya soalan pelik-pelik, dia marah sungguh. Dia kata kalau nak tanya soalan, kalau mau mengaji tak apa. Tapi ni orang tak mengaji, tiba-tiba dia tanya soalan. Tu dia marah. Lepas tu kalau ada setengah orang, dia suka bertanya je. Mengaji tak mau. Tu kita risau tu lah. Dia sebenarnya kata Tok Guru, kita belajar ni, bila kita belajar, kita akan bertemu dengan apa persoalan kita tu. Kebiasaannya, apa persoalan dalam fikiran kita, apabila kita belajar, kita akan jumpa. Kebanyakan begitulah. Macam saya dulu mula-mula mengaji tu, rasa nak tanya semua. Tapi bila belajar pelita penuntut tu, tengok-tengok jangan tanya soalan banyak, dia kata. Jangan tanya soalan pelik-pelik. Lepas tu saya pun duduk diam, tak apalah. Kita tutupkan, kita simpan dalam hati lah soalan tu. Kemudian kita belajar, jumpa kadang-kadang jawapannya. Aku belajar, aku nak tanya soalan tu, tiba ada dalam kitab ni. Nampak tak? Kadang-kadang persoalan dalam hati kita tu kadang-kadang terjawab dengan sebab kita belajar. Kalau orang tak belajar, hanya semata-mata tanya soalan, dia payah nak dapat lah. Betul. Kita akan berjumpa. Kadang-kadang dengan sebab kita jumpa dalam kitab, kadang-kadang dengan sebab guru hurai tu kita boleh tahu. Dua. Kadang-kadang kita jumpa soalan tu dalam kitab. Jumpa jawapan tu dalam kitab, kadang-kadang jawapan tu guru sendiri bagi tahu. Tanpa ditanyakan soalan, guru akan bagi tahu dah. Tu kadang-kadang berlaku. Kadang-kadang berlaku. Tu kebanyakan begitulah. Habis itu. Sikit lagi. Tentu sungguh berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri. Dan tidak berkehendak kepada yang menjadi. Allah Ta'ala tu dia tidak berkehendak kepada yang menjadikan dia. Ada dia dengan sendiri. Dan dia tidak berhajat kepada yang menjadikan dia. Tak berhajat. Tengok. Dan tidak berkehendak kepada zat. Allah Ta'ala dia tidak berkehendak pada zat. Sebab apa? Tulis itu. Kerana diri Allah itu zat. Tulis itu. Kerana diri Allah Ta'ala itu zat. Tulis pada kata dan tidak berkehendak kepada zat. Maksudnya kerana Allah itu zat dah. Kalau Tok Saleh dia terjemah ini, dia bagi kerana Allah Ta'ala itu zat dah. Kalau bahasa kita, kalau bahasa nak cantik sikit macam ni. Kerana Allah Ta'ala itu zat yang tidak berkehendak kepada zat yang lain. Sebab diri dia zat dah. Bila diri dia zat, dia tak berkehendak pada zat yang lain. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Saya ulang balik. Dan tidak berkehendak kepada zat. Apa maksudnya? Kerana Allah itu dikatakan zat. Yang tidak berkehendak kepada zat yang lain. Maksudnya bila sebut kata zat, dia tidak berkehendak kepada zat dan sifat. Adapun sifat dia berkehendak pada zat. Zat dia tidak berkehendak pada zat yang lain. Ada dia dengan sendiri dia dah. Lepas tu dia tak berhajat pada yang menjadikan dia. Sebab kerana dia dah zat dah. Itu maksud dia. Zat ni kita panggil diri lah. Kita terjemah bahasa diri. Habis itu. Firman Allah Ta'ala. Ini dalil. Ini panggil dalil nakli. Dipanggil dalil nakli. Nak habis dah sikit lagi ni. Dan firman Allah Ta'ala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Qayyum tu. Kalau nak tulis boleh. Al-Qayyum tu yang ni qaimun binafsihi. Tulis itu. Al-Qayyum dengan mana?
qaimun binafsihi, yang ada dengan cara dirinya. Al-qayyum dengan mana? Qaimun binafsihi. Qaf, alif, hamzah di rumah ya, mim. Qaimun. Ya betul. Ajar Jamaliah betul. Kerana Allah Ta'ala tu sendiri adalah zat, bukan sifat. Baik, betul. Apa maksud qayyum? Al-hayyul qayyum tu di situlah ulama ambil kata Allah Ta'ala tu dia bersifat dengan qiyamu ta'ala binafsi. Sebab apa? Sebab difaham daripada ayat Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul al-qayyum. Qayyum dengan mana? Qaimun binafsihi. Qaf, alif, hamzah di rumah ya, mim. Qaimun binafsihi. Ba, nun, fa, sin, ha. Binafsihi. Tu dia. Sebab itulah Al-Hayyul Qayyum ni dipanggil Ismul A'zam. Dipanggil Ismul A'zam, Al-Hayyul Qayyum. Nama Allah Ta'ala di dalam Asmaul Husna dipanggil Ismul A'zam. Sebab tu Allah kata Nabi, Nabi sebut kata, Ismul A'zam fi salasati mawadi'ah. Nama Allah Ta'ala yang paling besar sekali, iaitu Ismul Azam, ada pada 3 tempat. Kata setengah ulama, yang jumhurnya, Ismul Azam itu iaitu lafzul jalalah, lafaz Allah. Kemudian kata setengah ulama lagi, Ismul Azam itu kebenar pada Al-Hayyul Qayyum. Sebab tu kata Nabi Muhammad SAW, Ismul Azam fi salasati mawadi'ah. Ya betul, Cikgu Fikri betul. Ismul Azam itu ada pada 3 tempat. Fi suratil Baqarah, wa suratil Ali Imran, wa suratil Taha. Apa dia? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini surah Baqarah satu. Surah Ali Imran, Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bukan apa? Itulah. Tu. Yang ketiga pula, surah Taha, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Tu dipanggil Ismul A'zam. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Itu surah Taha. Habis. Artinya Allah Ta'ala itu tidak ada Tuhan yang lain melainkan ianya Allah jua. Melainkan ianya jua Tuhan yang hidup lagi yang bersifat. Dapat tak? Dia tulis. Lagi yang bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsihi. Habis itu. Itu dalil, dipanggil dalil naqli. Habis itu kemudian kata, dan makna berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri itu ialah ada Allah Ta'ala itu tidak berkehendak kepada yang menjadikan dia. Kita tanda situ dulu. InsyaAllah tersambung pada hari Jumaat. Esok malam kitab Pelita Penuntut. InsyaAllah nanti perbahasan minggu depan tu, hari Ahad ni insyaAllah kitab Penawar Bagi Hati. Kitab Penawar Bagi Hati pada hari Ahad ni insyaAllah kita nak mula dah. Kitab Penawar Bagi Hati, kitab tasawuf. InsyaAllah kita akan baca secara detail insyaAllah. Biiznillah lah insyaAllah. Baik, habis itu. Jadi semua faham Ismul Azam ni bukan untuk tauhid Ismul Azam ni kita untuk beramal. Contoh kita amalkan Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allah, Allah, Allah tu dipanggil Ismul Azam. Maksudnya Ismul Azam ni nama Allah Ta'ala di dalam Asmaul Husna tu yang paling besar sekali. Sebab apa? Sebab sebut Allah tu bila sebut Allah, nama bagi zat. Adapun nama yang lain tu nama bagi sifat. Cuba kita kata apa? Al-Hayyul Qayyum. Itu sifat Al-Hayyul Qayyum, itu sifat bagi Allah. Sebab tu kata ulama, bila sebut Allah itu nama bagi zat.
Nama bagi zat Allah. Nama bagi zat Tuhan. Kita panggil Allah. Habis itu. Jadi kita nak amalkan Ismul Azam ni, kata Tok Guru Saleh, dia kata, siapa-siapa yang pada waktu pagi, sebelum waktu subuh, semayang solat sunat subuh 2 rakaat, apa tu dia kata, man shalla sunnatal fajri, man shalla sunnatal fajri falyaqra bi alam wa alam lam yusib zalikal yaum. Ini kata Nabi. Man shalla sunnatal fajri, barang siapa yang semayanglah pada solat sunat fajar, iaitu solat sunat subuh 2 rakaat, falyaqra bi alam wa alam, maka hendaklah dia baca alam dan alam. Apa dia alam dengan alam? Yang ni rakaat pertama surah Alam Nashrah, rakaat yang kedua surah Alam Tarakai. Kata Nabi, lam yusib zalikal yaum, nescaya tidak ditimpakan musibah pada hari itu. Kalau dia amalkan sebelum subuh 2 rakaat. Kemudian lepas daripada itu, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kemudian kita berdoa dengan Ismul Azam. Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Baca 3 kali. Kata Tok Guru Saleh. Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum. InsyaAllah, nescaya kita akan, Allah Ta'ala mustajabkan doa kita, insyaAllah. Tu ada dah. Semalam saya dah ajar tu. Habis itu, Alam Tarakai, Alam Nashrah kat pertama. Okey, baik. Itulah kaifiat dia. Wallahu alam. Jadi sekadar itu saja. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan lemah itu datang dari diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan maqbulan wa sa'atad darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. جزاكم الله خيرا كثيرا. الحمد لله.